Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama dengan saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan sempena Hari Kastam Sedunia yang ke-41, kami nak bawakan diskusi berkenaan bagaimana peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia ini dapat diperkasakan. Dan dalam memastikan hasil ekonomi negara terjamin, peranan Jabatan Kastam Diraja Malaysia ini kita lihat amatlah penting. Ya, kita lihat bagaimana Jabatan Kastam sentiasa sebenarnya berusaha sebaik mungkin bagi memperkasa prestasi peningkatan hasil serta mengekang penyelundupan dan juga mencegah keterisan dengan memperhebat kawalan pintu keluar dan juga masuk dalam negara kita. Dan untuk itu kita nak melihat bagaimana JKDM boleh meneliti dengan lebih strategik aset-aset modal insannya tersendiri, terutama dari segi hala tuju strategik bagi memastikan keutuhan JKDM dalam jangka masa yang panjang. Ya. Dan untuk memaklumkan dan juga untuk menerangkan lebih lanjut mengenai perkara ini, kita akan bersama dengan Puan Rosita Dim, Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Cukai Dalam Negeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, bersama dengan kita di studio pada hari ini. Selamat pagi, selamat datang ke studio awal ni. Pertama kali Puan Rosita bersama dengan kami juga dalam sempena dengan sambutan Hari Kastam Sedunia 41. Saya kira ini merupakan satu interview yang sangat menarik juga, sangat bermakna. Jadi sempena Hari Kastam Sedunia ni, apa mungkin tema pada tahun ini dan apakah pendekatan JKDM dalam memberikan kesedaran kepada industri khususnya dan juga orang awam berkaitan aktiviti dan juga perundangan JKDM itu? Okay, terima kasih Gigi dan Hafiz. Sebenarnya terima kasih juga lah kepada pihak Astro Awani kerana menjemput bahagian Cukai Dalam Negeri, Jabatan Kastam untuk berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan Hari Kastam Sedunia. Sebenarnya untuk tema pada tahun ini, dia setiap tahun WCO, World Custom Organization, akan memberi tema untuk kastam mencapai ataupun mewawarkan kepada warga. So pada tahun ini temanya adalah mempuk generasi akan datang. So maksudnya kita punya young officer dengan membudayakan dan perkongsian ilmu dan juga martabatkan profession kastam. Sebenarnya kalau ikutkan tema tu sangat besar sebab kita fokus kepada future. Sebab and then bila kita memfokuskan kepada generasi akan datang, maksudnya bukan sahaja Jabatan Kastam dan juga dia terlibat juga dengan industri. Jadi untuk tahun ni kita akan banyaklah program-program yang berkaitan dengan taklimat, handholding dan juga usaha-usaha untuk mendidik, memberi, berkongsilah apa-apa maklumat berkenaan kastam. Contohnya pada hari inilah kita mewawarkan apa fungsi kastam dan juga apa sebenarnya fokus kastam pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun akan datang. Jadi untuk kita melihat kepada tema itu untuk generasi akan datang ni pastinya memerlukan lebih banyak lagi interaction bersama dengan pemain industri dan juga begitu juga dengan kaki tangan kastam dan sendiri. Jadi kita difahamkan JKDM ni ada laksanakan program hand holding. Kalau boleh mungkin Puan dapat ceritakan, terangkan tujuan dan juga mungkin fokus bagi program hand holding itu sebenarnya. Dan siapa mungkin kumpulan sasaran peserta dalam program tersebut? Okey, sebenarnya berdasarkan dengan tema Hari Kastam tu kan, kita buat perkongsian, memudayakan perkongsian ilmu. Jadi bahagian Cukai Dalam Negeri dan juga bahagian pematuhan terpanggillah untuk mengadakan satu program handholding yang kita dah buat sebenarnya di Putrajaya pada 30 dan 31 Januari yang lepas. Tetapi kami tidak berhenti di setakat itu je lah kan, sebab kami berhasrat dan juga telah diarahkan setiap negeri untuk membuat program yang sama dan sasaran kami pada setakat inilah pembayar cukai lah, iaitu orang berdaftar di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan juga pengilang berdaftar di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Tetapi kita tidak menghadkan kita punya sasaran dan juga program dan juga modul program tu kepada apa yang telah ibu pejabat lakukan di Putrajaya. Cuma kita bagi inspirasi. Jadi terpulang kepada negeri-negeri untuk membuat pendekatan mengikut keadaan ataupun situasi negeri-negeri masing-masing kan. Mungkin macam di negeri-negeri contohnya di Perlis dia lebih kepada kawalan pintu masuk, kawalan sepadan. So mungkin dia akan fokus ke situ. Jadi
telah diadakanlah di negeri-negeri telah mengeluarkanlah jadual selepas ini. Di peringkat ibu pejabat, alhamdulillah hari itu masa kita buat dia punya sambutan agak menggalakkan. Dan sekiranya perkara ini macam diperlukan, kita mungkin akan buat second round lah. Dia tidak berhenti di situ saja, terpulang kepada permintaan daripada industri. Nampaknya seperti apa yang diterangkan oleh Puan, fokus dan fungsi custom tu setiap negeri ni berbeza-beza. Mungkin kalau boleh perincikan. So kalau saya terangkan macam contohnya di wilayah persekutuan, kita ada negeri, sebenarnya kalau ikutkan cukai itu kebanyakannya di bahagian cukai dalam negeri dia di Lembah Kelang. Contohnya lah kan di Selangor, di wilayah. Contoh saya bagi dua negeri yang berdekatan wilayah dengan Selangor. Kalau wilayah dia lebih kepada cukai dalam negeri lah, terutamanya cukai perkhidmatan. Kan sebab syarikat yang besar-besar Esro semua kan berada di wilayah persekutuan. So macam cukai perkhidmatan tu memang tinggilah di wilayah persekutuan. Tapi kalau di Selangor dia lebih kepada import export. Sebab dia ada pelabuhan, wilayah tak ada pelabuhan. Jadi dia depends on negeri lah. Mungkin Selangor dia akan fokus kepada perkastaman yang import export. Di Labuan satu pulau bebas cukai, contohlah kan. Jadi dia punya fokus mungkin akan berbeza, mungkin dia akan fokus ke petroleum, aktiviti-aktiviti yang berbeza lah. Jadi itu sebenarnya mandat yang kita dapat tu, kita cuma nak berkongsi apa yang sebenarnya industri perlu lakukan bila dia dah berdaftar dengan custom. Sebab kemungkinan bukannya sengaja, ada juga lah yang sengaja, tapi tidak semua kan. Jadi kita nak memberitahu mereka lah supaya segala prosedur setelah berdaftar dengan Jabatan Kastam perlu dipatuhilah supaya tak adalah apa-apa kesalahan dilakukan dan juga pengurangan pembayaran cukai dan melibatkan ketirisan hasil. Dan bercakapnya mengenai perkara itu, setakat manakah mungkin sektor perniagaan ini memenuhi keperluan perundangan? Apakah tahap pematuhan dan kerjasama yang diberikan oleh pemain industri dalam memastikan mereka ni membayar cukai dengan betul? Sebenarnya selama inilah kalau di bahagian cukai dalam negeri, sebab kita ada beberapa era lah, saya pastikan kalau semua tahu, kita ada SST terpanggil 1.0 sebelum GST diperkenalkan. Lepas tu GST masuk, GST dilaksanakan lebih kurang dalam 3 tahun lebih. Dan juga selepas itu kita laksanakan semula SST 2.0, kita panggil tau, sebab SST barulah kan. Ya, betul. So bila ada pertukaran dasar percukaian, pasti akan ada information yang mungkin tidak dapat disampaikan ataupun gagal ke, ataupun syarikat sendiri macam confused kan. Yang ni macam ni, yang ni macam ni, macam ni. Jadi setakat inilah untuk bahagian cukai dalam negeri, sebab kita selalu kita bekerjasama, sebab kita buat smart partnership dengan syarikat supaya mereka mematuhi kita punya perundangan sebenarnya akta cukai perkhidmatan dengan akta cukai jualan. Kita rasa yang besar lah, maksudnya syarikat yang besar, mereka memang sangat well versed lah, sebab kita pun ada website kita yang mengisi banyak sangat information berkenaan dengan perundangan Jabatan Kastam. Jadi tak ada masalah lah. Kemungkinan yang syarikat yang kecil-kecil lah, mungkin dia tidak berapa maklum kan apa tanggungjawab selepas berdaftar. Itu je lah yang akan kita rasa yang kita perlu tanganilah di Jabatan Kastam lah. Ya, macam Puan katakan tadi, di Lembah Kelang mungkin fokus kepada cukai dalam negeri dan di perbatasan ataupun di sepadan-sepadan sebagai contoh negeri-negeri Perlis itu more kepada cukai barangan di sepadan dan sebagainya. Dengan adanya program-program hand-holding ini, bagaimana sebenarnya ia memberikan satu mungkin dari segi peranan pertama dan juga dari segi keberkesanan percukaian itu sebenarnya? Sebenarnya kami di Jabatan Kastam, kalau macam saya lah pakai uniform ni kan, kalau orang nak
approach kita pun agak macam risau kan. Macam lagi kalau orang yang dia rasa dia ada buat silap kan, lagilah takut nak ni kan. Jadi Saya pun takut. tak ada risau, jangan takut. Sebenarnya kita punya approach selalu kalau kita pergi ke syarikat, nanti macam syarikat pun macam Dah ketak. tengoklah keadaan dia kan. So sekarang ni kita buat cara yang macam bukannya nak kata lembut lah, cara yang lebih berhemah lah kan. Kita akan jemputlah mereka datang dekat Jabatan Kastam, kita bagi taklimat. Adalah minum-minum sikit jamuan ke apa kan. Lepas tu kita ada satu bagi macam klinik tau. Tak adalah klinik macam hospital tu, tapi kita panggil klinik tu macam dia dapat buat pertanyaan one by one lah, face to face dengan pegawai kita. Sebab kalau dia nak tanya soalan dekat taklimat tu kan ramai. Mungkin dia memang akan rasa malu ke, takut kita mark dia ke, dia ni ada buat salah, tak hantar penyata contohnya kan. Jadi lebih mudah untuk dia berinteraksi dengan kastam lah. So kita guna approach tu dululah untuk permulaan. Selepas tu kalau tidak lagi ada lagi lah kan ketidakpatuhan, kita akan pergi ke next step lah yang lebih mungkin tindakan yang ni lah. Ya, dengan itu kefahaman tu lebih dekat dan juga kekeliruan tu boleh dikurangkan. Betul. Apa mungkin juga dilihat tema yang digunakan, ikrar betul, bayar betul. Apa keunikan mulai pada slogan tu? Sebenarnya kita sangat memfokuskanlah kepada ikrar betul, bayar betul, sebab kita tak naklah macam ada ketirisan hasil. Pertamalah sebab bahagian cukai dalam negeri, syarikat dia perlu mengikrar pada kita. Dia ada penyata yang perlu diikrar dan dia bayar pada kita setiap 2 bulan macam tu kan. Jadi sekiranya syarikat tidak menghantar penyata, dia ada satu kesalahan. Dia tidak membayar pun, dah hantar penyata tapi tak bayar pun satu kesalahan. Jadi kita sebenarnya nak mengharapkanlah syarikat supaya bayar betul. Sebab sekiranya pembayaran tidak dibuat atau pembayaran yang salah dibuat, akan ada tuntutan yang melibatkan penalti yang maksimum sehingga 40%. Jadi kita tahu syarikat yang mungkin tidak membayar tu dia ada masalah kewangan. Kan kita baru lepas era pandemik ni kan. Lepas tu bila kita ke penalti lagi kan, akan menambah lagi lah dia punya beban kan. Jadi kita tak nak kesilapan tu berlaku lah. Kita nak mudahkan semua pihak. Kita pun nak dapatkan amount yang betul. Dan juga syarikat pun perlu membayar dengan betul lah. Yang kita kata betul tu maksudnya tepatlah amount dia. Kalau dia kena bayar 100, dia bayar kita kat 100. Mungkin ramai syarikat kata, ni sebab kastam ni tak nak kehilangan hasil. Sebenarnya kalau kita tengok di sebaliknya, kita juga tak nak dia bayar lebih. Sebab kalau dia bayar lebih, dia proses untuk menuntut semula bayaran yang lebih tu lagi susah. Memakan masa kan. Jadi menyusahkan dia daripada dia fokus kepada nak membangunkan industri ataupun syarikat dia, dia dah fokus benda yang tak perlu dilakukan at the first place kan. So sebab itu kita kata ikrar betul, bayar betul. Sebab kita sebenarnya nak yang sebenarnya saja, nak yang tepat. Ya, ini antara perkara yang mungkin antara penambahbaikan yang dilakukan. Dan kita nak memudahkan syarikat-syarikat ini dan juga individu-individu ini untuk berurusan dengan Jabatan Kastam, dan masa sama juga kita perlukan cukai-cukai ini untuk kita membina negara kita, pembangunan dan sebagainya. Tapi Puan, sebelum ataupun selepas ini mungkin kita nak banyak lagi membincangkan mengenai antara isu-isu terkini yang melibatkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, bagaimana sebenarnya antara solusi yang mungkin boleh ditawarkan. Tapi kita akan berehat dulu seketika lah. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Pantau Kerajaan Baru. Kita berdiskusi berkenaan dengan peranan dan juga fungsi Jabatan Kastam, lebih lagi sempena sambutan Hari Kastam Sedunia yang ke-41. Sejak tadi kita bersama dengan Puan Rosita Dim, Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Cukai Dalam Negeri, Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Puan, baru-baru ini JKDM ada keluarkan kenyataan iaitu lebih 90% syarikat membayar SST, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Manakala kurang 10% syarikat yang didapati culas membayarnya pada tahun lepas, sehingga kita lihat ia menyebabkan negara terpaksa menanggung kerugian hampir 150 juta ringgit. Ia satu saya kira jumlah yang sangat besar juga. Apa mungkin tindakan yang diambil oleh Jabatan Kastam sendiri dalam menangani syarikat yang culas bayar cukai ini?
Okey, sebenarnya bila kita keluarkan kenyataan tersebut kurang 10% lah kan. Sebenarnya dia lebih kepada syarikat yang bukannya, kalau kita tengoklah kan, dia punya culas tu lebih kurang 10%, tapi dia punya nilai dia adalah 150 juta. Memang agak besar, tapi itulah sebenarnya program-program yang kita buat, termasuk macam hand holding tu. Jadi kita nak menangani isu-isu macam itulah. Supaya ianya dapatlah dibendung, dan juga kita dapat balik 150 juta tu pada tahun ini. Jadi mula-mula kita buat program pendidikan macam mensolding, kita ada buat taklimat kepada industri, kita ada juga buat mesyuarat sekiranya mereka mungkin tidak faham ataupun mungkin ada isu-isu lain yang mereka alamilah di sebalik keculasan tersebut. Dan juga kita juga buat program inform compliant, maksudnya pegawai cukai dalam negeri pergi ke syarikat untuk mengenal pasti dan mengingatkanlah syarikat supaya mematuhi peraturan ataupun prosedur yang telah ditetapkan, bayar cukai untuk hantar penyata, dan seterusnya. Macam next step tu, kita ada juga program auditan yang berfokus. Fokus kita kepada inilah semua syarikat-syarikat yang mempunyai masalah lah kan. Jadi untuk membendung supaya perkara ini tidak akan berlaku lagi, dan juga kita akan mendapatkan semula 150 juta anggaran yang kita tetapkan itu. Dan juga yang seterusnya lah, sekiranya yang pertama sampai ketiga tadi kita tak boleh juga lakukan, kita mungkin akan ambil tindakan tegas, termasuk jugalah pendakwaan di mahkamah lah. Sebab bila kesalahan telah berlaku di bawah akta-akta Jabatan Kastam, kita boleh ambil tindakan mahkamah lah ke atas syarikat-syarikat. Mana terdapat step-stepnya lah. Ya, saya. Maknanya JKDM mungkin beri peluang kepada mereka untuk kemukakan, dan sekiranya tidak faham dan sebagainya mungkin boleh utarakan. Itu antara pendekatan yang dijalankan oleh JKDM. Tapi kalau kita lihat, antara salah satu isu mengenai cukai ini adalah melihat kepada GST, kerana sebelum ini Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan ada katakan antara aktiviti gelap ataupun bawah tanah untuk mengelak membayar cukai ini adalah menipu taksiran cukai dan menjalankan perniagaan tidak sah. Dan sehubungan itu, GST perlu kembali dilaksanakan selain mengadakan rundingan bersama syarikat berkaitan dalam mengekang aktiviti overshadow itu. Adakah JKDM sebenarnya bersedia jika cukai GST ini akan dikembalikan sebenarnya? Ialah semua maklumlah kan, GST adalah satu sistem percukaian kira terbaiklah di dunia lah, sebab semua negara, kebanyakan negara melaksanakan GST. Malaysia pun pernah juga melaksanakan GST. Jadi sebenarnya Jabatan Kastam kita memang sentiasa bersedia apa-apa dasar percukaian yang diarahkan oleh pengurusan kita punya pusat tertinggi lah. Ahli kita memang boleh laksanakanlah. Sebagai contoh, kita laksanakan GST, lepas tu kita laksanakan STC semula. Jadi di bahagian cukai dalam negeri sendiri kita ada satu cawangan khas lah yang membuat kajian lah berkenaan dengan keberkesan SST, dan bersedialah sekiranya kalau GST itu dilaksanakan semula. Jadi memang ada satu cawangan khas lah untuk membuat kajian, dan dia terus melaporkan kepada MOF perkara-perkara begitulah. Jadi kami insyaAllah. Dan juga pandangan Puan lah ketika kita lihat bila pelaksanaan GST dahulu dilakukan, ada kelemahan-kelemahan yang didapati. Apa mungkin kelemahan yang Puan rasa perlu ditambah baik berdasarkan mungkin pemerhatian JKDM sendiri? Kerana kalau kita lihat ada isu berkaitan pembayaran balik yang menyebabkan ia tidak popular ketika dilaksanakan dahulu, sehingga terpaksa SST itu dikembalikan pada akhirnya berbalik kepada perbincangan mengenai mengembalikan GST itu. Pandangan Puan mengenai kelemahan sistem GST juga. GST, saya berada di bahagian GST pada masa GST dilaksanakan. Jadi sebenarnya bila kita memperkenalkan satu sistem percukaian baru, dia tidak mudahlah sebenarnya untuk difahami oleh semua orang. Jadi untuk permulaan tu memang adalah sedikit macam agak kesukaran dari pihak Jabatan Kastam sendiri dan juga pihak industri lah untuk memahami sistem percukaian baru. Jadi saya rasa dekat sini ada dua lah sebenarnya, bukannya kekurangan, bukannya kesilapan, tapi mungkin agak perlu yang dipertingkatkan lah, iaitu pertama yang untuk pembayaran balik cukai yang kita panggil dia refund tu, ITC. Dan juga yang kedua adalah treatment lah, maksudnya layanan cukai GST itu sendiri terhadap
jenis cukai, jenis perkhidmatan dan juga barangan. Jadi ada dua faktor tu yang kemungkinannya lah sekiranya GST dilaksanakan perlu diambil lebih fokus lah. Yang pertama sebab sekiranya kita nak laksanakan semula GST, dia kenalah mudah, dia simple, yang telus, yang senang orang nak faham lah. Sebab banyaknya negara pun dia buat simple lah dia punya pelaksanaan. Tapi sebab di Jabatan Kastam kita ada barang yang dikecualikan, barang yang bernilai rendah, kosong. Jadi dia ada banyak lah, sangat detail lah dekat Jabatan Kastam. Dan yang kedua, sekiranya untuk pembayaran balik cukai itu mungkin kita ada satu sistem yang mudah dan teratur lah supaya syarikat mendapat pembayaran balik itu dengan cepat lah. Dan selepas kita implement selama 3 tahun lebih dan juga pengauditan dilakukan, apa yang kita dapati dia berbalik semua dengan tema di custom, kurangnya pendidikan tu. Jadi dan juga pendidikan tu bukannya kepada industri, bukannya kepada pegawai custom yang akan melaksanakan, tapi juga kepada rakyat. Jadi benda-benda tu perkara-perkara tu perlulah dipertingkatkan untuk memperkenalkan satu-satu sistem cukai yang baru. Puan, cukai ni satu sistem yang sangat baik sekali. Apabila ada perubahan daripada SST ke GST dan kemudian ke SST, kita menyaksikan juga harga barangan juga semakin meningkat. Dan ini juga menuntut kepada pemahaman kita sebagai rakyat dan juga sebagai pemain industri ni yang paling penting sebenarnya. Kerana apabila dia menaikkan harga sesuka hati dia, rakyat yang juga akan menanggung kos-kos itu dan sebagainya. Ketika ataupun sekiranya ia akan dikembalikan, bagaimana sebenarnya dari sudut pendidikan dan juga kefahaman ini akan dipertingkatkan yang pertama, dan juga yang kedua bagaimana sebenarnya selepas ini penguatkuasaan itu sebenarnya yang paling penting sekali untuk kita pastikan tidak ada peniaga-peniaga yang menaikkan harga sesuka hati walaupun mereka ini tidak dikenakan cukai pada awalnya. Sebenarnya untuk berkenaan dengan kenaikan harga tu, kira kami secara terus tidak bertanggungjawablah ke atas kenaikan harga sebab dia ekonomi punya rules kan. Bila banyak permintaan pun akan naik harga juga. Apa yang kita nampak bila kita tukar satu sistem percukaian, pihak industri dia mengambil peluang itu untuk menaikkan harga regardless lah, walaupun sistem percukaian itu sebenarnya tidak menaikkan kos dia, tapi dia mempergunakan situasi tersebut, alasan tersebut untuk menaikkan harga. Ada beberapa insiden juga sebelum GST dilaksanakan, dah ada pun barang naik. Bila kita kata kenapa harga barang naik, kata kerana GST, tapi GST belum dilaksanakan. So maksudnya perkara-perkara ini perlulah saya rasa diambil kiralah pertukaran sistem percukaian secara banyak kali itu sebenarnya tidak sangat memberi kebaikan kepada rakyat lah. Cukai mungkin kita akan dapat dia punya amount cuma hanya akan berbeza sedikit atau banyak, tapi impak tu keseluruhan kepada harga barang macam tadi Cik Hafiz cakap kan, dipergunakanlah keadaan tu. Sebenarnya kalau ikutkan sepatutnya kos tu memang bukannya kerana percukaian sajalah naik tu. Mungkin kerana pertukaran wang asing kan, juga kerana permintaan saya cakap tadi. Jadi macam sekarang kita tak tukar cukai tapi telur naikkan harga. So benda-benda macam itulah sebenarnya yang kita kena tengok. Ya. Okey, menjelang pembentangan bajet ini mungkin Puan ada harapan daripada JKDM sendiri kepada Kerajaan Perpaduan bagi memperkasakan peranan JKDM itu. Ialah seperti yang kita maklumkan, Jabatan Kastam ni dia punya fungsi kami tu bukannya hanya untuk mengungut cukai saja. Kita ada banyak yang kita ambil fungsi pungut cukai. Yang utama kita juga memberi fasilitasi macam saya kata tadi kan. Kita juga mengawal kesempadan. Kita juga membuat kuasakan undang-undang. Jadi apa harapan kami kepada kerajaan yang baru ni dalam pembentangan bajet? Saya percaya kita juga ada buat cadangan untuk meningkatkan cukai tak langsung dalam bajet ni, supaya kita boleh memantapkanlah sistem percukaian, sebab kita punya slogan tu adalah berkhidmat untuk kemakmuran negara. Jadi kita segala usaha ataupun cadangan ataupun penambahbaikan yang Kastam berikan atau cadangkan kepada kerajaan sebenarnya hanyalah untuk memakmurkan negara. Jadi harapan kami
agar kerajaan perpaduan menyokonglah apa-apa penambahbaikan atau tindakan yang JKDM akan laksanakan. Okey, baik, secara ringkasnya Puan, sambutan Hari Kastam Sedunia kali ke-41, apa mungkin pengisian pada sambutan kali ini? Untuk sambutan kali ini, kami adakan di Pejabat Putrajaya, Pejabat Kastam Ibu Pejabat Putrajaya. Yang saya boleh katakan dia adalah sederhana dan eksklusif, sebab dia hanya tertumpu kepada kami di Jabatan Kastam. Ya. Tetapi semua aktiviti yang macam sebelum ini kita buat, kita laksanakan secara sederhana dan berhemah. Dan juga antaranya lah, kita ada juga buat pemeriksaan pembarisan, ada ucapan atau amanat daripada Ketua Pengarah Kastam berkenaan dengan Hari Kastam Sedunia. Dan ada juga aktiviti lain lah, macam kita ada juga anugerah lah. Contohnya sebagai anugerah WCO. WCO memberi kita peluang untuk menganugerahkan pegawai kita seramai 20 orang untuk menerima anugerah WCO berdasarkan dengan tema yang diberikan tadilah. Sebagai pegawai yang kita rasa layak, berdasarkan tema itu kita akan bagi anugerah. Okey, baik, itu sedikit sebanyak penjelasan daripada Puan Rosita Dim, Timbalan Pengarah Kastam Bahagian Cukai dalam negeri Jabatan Kastam Diraja Malaysia, dan sebentar tadi juga kita menceritakan mengenai peranan Jabatan Kastam dan juga Hari Kastam Sedunia yang disambut pada minggu lalu. Dan pastinya juga kalau anda semua di luar sana, pemain-pemain industri, kalau nampak je pegawai kastam, jangan takut. Sebenarnya mereka nak bantu anda untuk melicinkan sistem pencukaian ataupun bagaimana anda nak menyelesaikan cukai-cukai anda sebenarnya, Gigi. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Rosita dan selamat maju jaya sebenarnya kepada Jabatan Kastam. Sebenarnya sambutan Hari Kastam Sedunia ke-41, banyak sebenarnya usaha dan juga prestasi peningkatan hasil ini. Kita harapkan perkara ini dapat diperkasakan demi kemakmuran bersama. Baik, dengan itu sekian saja diskusi kami. Saya Gigi Ahmad. Saya Hafizul Rasida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.